الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سدد لساني واهد قلبي بحق جدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. أما بعد. Dihormati lagi dikasihi barisan ahli jawatan kuasa Surau Asy-Syakirin Keramat Wangsa, yang saya muliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, pemimpin masyarakat dan seterusnya yang saya raikan sidang jemaah muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, tuan-tuan dan puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah, abang-abang, kakak-kakak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya marilah kita sama-sama merafakkan setinggi-tinggi puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana pada saat ini dan ketika ini Allah Subhanahu wa taala masih lagi memberikan kita peluang dan ruang untuk sama-sama kita mengimarahkan rumah Allah taala ini dengan pelbagai aktiviti-aktiviti ibadah, khususnya salat berjemaah dan juga majlis-majlis ilmu yang baru sahaja dapat dilaksanakan kembali. Dan setelah mana kita mengalami waktu untuk ditawakufkan seketika salat berjemaah kita dan juga seluruh aktiviti-aktiviti pengimarahan di masjid maupun di surau, kerana kekangan wabak COVID-19 yang datang dengan keadaan bergelombang yang macam-macam. Cuma alhamdulillah hari ini kes dah turun hampir 900 lebih 937 kalau tak silap saya. 937 tak ingat, tapi 900 lebih kurang macam tu lah. Alhamdulillah, berkat doa daripada seluruh umat Islam yang tidak putus-putus berdoa kepada Allah, dan kita pun tak terkecuali untuk selalu kita mendirikan solat hajat, dan dalam pada masa yang sama kita meneruskan lagi agenda yang telah disebutkan oleh pihak kerajaan untuk sama-sama kita mematuhi SOP yang telah ditetapkan. Dan itulah antara perkara yang sebaik-baiknya untuk kita lakukan saat ini. Dan tambahan pula, kita sekarang ini sedang menghampiri bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi bulan Ramadan Al-Mubarak yang bakal kita sambut kali ini, insya-Allah mudah-mudahan kita dapat kembali ke masjid, kita dapat sama-sama berjemaah di masjid untuk solat sunat tarawih, dan kemudiannya kita tambah lagi dengan bacaan tilawah Al-Quran, tadarus Al-Quran, dan apa-apa sahaja aktiviti-aktiviti untuk menghidupkan malam Ramadan kita, insya-Allah, sebagaimana yang telah disebutkan SOP. Dan SOP yang baru-baru ni keluar, saya rasa tuan-tuan dan puan-puan mungkin dah dapat kot, sebab SOP ni dia terus diviralkan, jadi kebanyakan daripada kita mungkin dah dapat, dan tuan-tuan pun saya rasa mungkin dah baca lah. Di aktiviti pengimarahan tidak ada masalah, cumanya kenduri kendara tu tak boleh dilaksanakan lagi lah di masjid-masjid maupun di surau-surau. Kalau nak buat, kena di tempat yang khas, kalau di dewan khas lah. Dan apa yang menyedihkan kita untuk Ramadan kali ini, sebagaimana yang termaktub di dalam SOP, majlis iftar tidak dibenarkan. Jadi saya masuk tadi, saya tengok ramai orang bagi sumbangan iftar.
Tapi tak ada masalah. Tuan-tuan janganlah bila saya sebut macam tu terkejut pula. Kan? Sebenarnya dia atas kebijaksanaan ahli jawatan kuasa. Kan? Kita jangan terlalu rigid. Terus terang saya cakap. Sebab saya baru ni hari Jumaat lepas baru mesyuarat dengan yang berbahagia Datuk Pengarah. Dia kata janganlah rigid sangat, dia kata. Kan? Jangan rigid sangat. Jangan terlampau rigid, kan? Setengah-setengah AJK ni dia terlampau rigid dengan para jemaah. Jangan terlampau rigid. Sampai masjid ni dia jadi macam dihantui dalam kepala otak jemaah ni, tuan-tuan. Jadi macam tempat yang paling susah aku nak pergi. Itu kena, ini tak kena, ini tak kena. Benda ni tak bawa sikit pun dah kena halau balik. Jangan sampai macam tu, tuan-tuan. Kita sebagai orang yang mentadbir rumah Allah, kita kena ada sifat tasamuh. Tasamuh ni apa? Toleransi. Kerana kita jaga rumah Allah. Rumah Allah ni tempat yang aman, tuan-tuan. Tempat yang siapa-siapa sahaja boleh masuk. Kalau ada kekurangan jemaah kita buat, kita tegur dengan cara yang elok. Tak usah tegur berapi, orang kata. Tegur berapi tu. Kan? Macam kalau tuan-tuan pergi pasar malam pun tak. Kita tengok pasar malam, tuan-tuan, realiti sekarang. Pasar malam, kedai-kedai makan. Saya rasa masjid lebih elok, surau lebih elok. Tak? Masih lagi berada dalam keadaan yang teratur. Walaupun sekali kalau nak keluar balik sekali tak ikut SOP pun. Pakat-pakat berebut keluar ambil slipper semua, kan. Waktu kita keluar sembahyang Jumaat. Tapi at least dalam waktu kita, orang kata apa, nak sembahyang kita patuhi juga SOP tu masih lagi wujud dalam rumah Allah. Tuan-tuan cuba pergi kat restoran sekarang ni. Ni dekat ni dengan tuan-tuan semua ni. Tak. Lepas scan tu tak ada pun. Suasana SOP tu pun tak ada dah. Betul tak? Jadi rumah Allah ni kita jangan terlampau rigid. SOP tu memang ada, tapi pesanan daripada yang berbahagia Datuk Pengarah kata jangan terlampau rigid. Kita kena ada sifat yang toleransi. Selagi mana kita patuhi SOP yang ditetapkan, insya-Allah. Mudah-mudahan masjid dan juga surau ni antara tempat yang akan menjadi contoh pada tempat-tempat yang lain. Baik, tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Taala. Bukan itu poin saya untuk berbincangkan kepada tuan-tuan pada malam ini, tapi hanya sekadar selingan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, agak lama dah saya tak mari sini. Kan ni lepas PKP ni baru mari temu pula dengan tuan-tuan. Alhamdulillah rasanya tuan-tuan dan puan-puan semua sihat noh. Alhamdulillah, tengok ceria je. Kan. Di mudah-mudahan insya-Allah lah ceria ni sampai ke bulan Ramadan untuk sama-sama kita mengimarahkan kembali rumah Allah Subhanahu wa taala. Baik tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah Taala, masa pun tidak begitu lama untuk saya bersama-sama dengan tuan-tuan pada malam ni. Tapi kalau ikutkan SOP dia tak tetapkan dah. 30 minit kan. Sampai azan isyak berhenti tak, kan? Dia tak tetapkan. Tapi tak apalah, saya mengikut sebagaimana yang disebut oleh pihak pentadbiran surau lah. Kalau berhenti waktu isyak, saya berhenti waktu isyak lah. Tapi kalau terlajak sikit tu takkan terlajak sampai pukul 9 lah, tuan-tuan. Saya habaq awal-awal. Kan? Sebab ceramah ni benda biasa lah. Kan? Kadang-kadang ceramah ni duk set dah 30 minit lah kali, sekali dia jadi 45 minit juga. Kadang-kadang dia jadi sejam. Tapi insya-Allah takkan lama. Baik tuan-tuan sidang jemaah yang dirahmati Allah, untuk pengetahuan, saya rasa semua orang sedia makruf yang bahawasanya kita baru sahaja melalui satu fasa yang dinamakan sebagai malam nisfu Sya'ban. Dan hari ini dah masuk 16 Sya'ban 1442 Hijrah. Jadi oleh kerana kita masih lagi berada dalam bahang kepanasan malam nisfu Sya'ban ni, kan? Eloklah kita bincang serba sedikit tentang nisfu Sya'ban, kan? Dan malam nisfu Sya'ban, saya tak nak sentuh hanya bicara tentang malam nisfu Sya'ban. Setengah orang tuan-tuan, dia faham malam nisfu Sya'ban itu hanyalah malam 15 tu. Waktu itulah dia kena pulun amal ibadah. Adakah begitu keadaan perihalnya? Tidak sebenarnya tuan-tuan. Sebenarnya kalau kita melihat rentetan daripada beberapa riwayat yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, mahupun di kalangan orang selepas kehidupan Nabi kita Muhammad SAW, iaitulah para sahabat dan juga para salafus salih, tabi'in. Tuan-tuan, sebenarnya malam nisfu Sya'ban ini dia ada beberapa keistimewaan yang kita kena rebut. Sebagai contoh muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Tuhfatul Awtan al-Ikhwal Ikhwan,
karangan almarhum Syekh Ahmad bin Muhammad Said Al-Linggi rahimahullahu ta'ala. Dia ada sebut dalam kitab Tuhfah ni tuan-tuan, berkenaan dengan baik, sebelum saya nak cerita tentang kitab Tuhfah ni, saya nak habaq dulu kepada tuan-tuan bahawasanya setiap penciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, setiap makhluk yang Allah Ta'ala cipta, Allah Ta'ala jadikan setiap makhluk ini dia ada dia punya penghulu. Dia ada dia punya tok penghulu dia. Kan? Dia ada tok penghulu dia. Jadi sebagai contoh tuan-tuan, Allah Ta'ala ciptakan malaikat. Dalam banyak-banyak malaikat, Allah Ta'ala jadikan satu malaikat ni jadi ketua bagi seluruh malaikat. Siapakah ketua bagi seluruh malaikat tuan-tuan? Malaikat Jibril alaihissalam. Itu malaikat Jibril alaihissalam ini dia ada nama lain. Kan boleh malaikat Jibril dipanggil dengan Ruhul Qudus. Kan Ar-Ruh yang disebut dalam surah Al-Qadar. Kan inna anzalnahu fi lailatul qadr. Kan tanazzalul malaikatu war-ruh. War-ruh tu bukan ruh orang jenazah orang mati. Bukan. Mai pergi ziarah rumah kita bulan Ramadan ni, tok nenek moyang kita yang dah mati tu roh depa tu mai balik. Dia nak tengok anak-anak dia ni, cucu-cucu dia ni ada buat amal apa untuk sampaikan dia ke dalam kubur. Bukan itu sesatnya tuan-tuan. Tu ajaran sesat tu sebut gitu, bukan. Ar-Ruh di situ kita kena tengok pada tafsir-tafsir muktabar yang dimasukkan oleh Imam Ibnu Katsir, Imam At-Tabari. Ar-Ruh itu merujuk kepada Sayyiduna apa? Sayyiduna Jibril alaihissalam, yang merupakan ketua bagi seluruh para malaikat yang turun ke bumi untuk dengan malaikat-malaikat yang lain secara berbondong-bondong. Kita tak nampak lah tuan-tuan. Begitu juga dengan masjid, kan, masjid-masjid yang ada di seluruh dunia sekarang ni, kan, tempat untuk orang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, kan. Maka ada satu tempat yang menjadi penghulu bagi seluruh masjid yang ada di atas muka bumi Allah, iaitulah Baitullahil Haram. Kan? Allah Ta'ala lantik Rasul dan juga Nabi. Di antara Rasul dan Nabi ada dia punya leader dia. Dan leader bagi seluruh para Nabi dan Rasul adalah junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga dengan hari yang Allah Ta'ala ciptakan. Hari yang Allah Ta'ala ciptakan dalam seminggu kita ada tujuh hari. Dalam seminggu 7 hari itu Allah Ta'ala ciptakan satu hari yang digelar sebagai Sayyidul Ayyam, iaitulah Yaumul Jum'ah. Kan? Dan dalam 12 bulan, kan, ada satu bulan yang dianggap sebagai penghulu bagi seluruh bulan dan sebaik-baik antara 12 bulan, iaitulah bulan Ramadan. Nampak? Kan? Jadi benda-benda yang macam ni tuan-tuan kita tak nampak, tapi sebenarnya orang alim arif billah ni mereka nampak. Sebab tu kalau dalam kitab yang dikarang oleh Syekh Ahmad bin Muhammad Said Al-Linggi rahimahullahu ta'ala, dia menyatakan, para ulama mengatakan kelebihan yang ada dalam bulan Rejab, kan? Kita flashback kejap, balik ke Rejab, walaupun Rejab dah lepas dah, kan? Mana waktu yang terbaik dalam bulan Rejab ni tuan-tuan? Ulama-ulama mengeluarkan pendapat mereka, waktu dalam Rejab ni yang terbaik adalah pada 10 awal. 10 yang terawal dalam bulan Rejab. Kan? Lepas Rejab masuk Syakban. Kan? Masuk dalam bulan Syakban ni tuan-tuan, manakah dalam banyak-banyak 30 hari dalam bulan Syakban tu waktu yang paling terbaik? Maka waktu yang paling terbaik kata ulama adalah waktu 10 yang di pertengahan. Start 15 tu lah. Sebab tu tuan-tuan, kita nak push up kita punya amal ibadah bukan waktu malam 15 tu je, tapi orang kata apa, digalakkan lagi, kan, digalakkan lagi selepas malam 15, 16, 17, 18, 19, 20 sampailah habis. Itu yang disuruh tuan-tuan. Nanti kita tengok beberapa riwayat yang disebut oleh para salafus salih, kan. Dan lagi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada bulan Ramadan pula, malam yang perlu kita buat pecutan terakhir adalah malam bila? Nabi suruh, kan? Malam ke-10
10 akhir Ramadan. Nampak? Jadi di situ antara 3 bulan. 3 bulan, kalau bulan Rejab tadi, bulan 10 hari awal dalam bulan Rejab. Dalam Syaban pula 10 yang di pertengahan. Dan dalam bulan Ramadan pula 10 yang terakhir. Dia ada dia punya, kita panggil kunci dia. Kunci-kunci untuk kita dapat dia punya kelebihan. Baik. Jadi tuan-tuan muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam satu riwayat tuan-tuan. Satu riwayat yang mana Nabi SAW menyarankan kita supaya apa? Kita ni kena bersungguh-sungguh di malam nisfu Syaban untuk beramal. Untuk melakukan apa jua jenis aktiviti amal ibadah. Dia bukan hanya sekadar termaktub bacaan Yasin 3 kali. Walaupun kadang-kadang tak terlaksana pun 3 kali. Dia baca sekali tu lah. Lagi 2 kali tu baki balik pakat-pakat baca kat rumah lah. Kan? Sebab masa tak cukup ni kan. Yasin 3 kali ni tak cukup ni. Kan? Sebab azan isyak pukul 8.33 minit malam kan. Jadi lagi 2 baki tu imam kata balik baca kat rumah lah. Kat sini kita baca 1 dulu. Kan? Kan? Baik. Jadi tuan-tuan, amalan yang sebegini dihukumkan oleh ulama ahli sunnah wal jamaah, hukum dia harus sunat. Kan? Nak buat silakan, tak ada masalah. Orang yang buat dapat buat. Tak buat tak dapat apa-apalah. Tapi jelas je tuan-tuan, yang menjadi makruh, amalan-amalan yang macam ni boleh jadi makruh juga. Boleh jadi makruh. Makruh boleh jadi makruh Ustaz. Boleh jadi makruh. Makruh seandainya kita mewajibkan. Ini pendapat yang disebut oleh Dr. Syekh Ali Jumaah. Syekh Ali Jumaah menyebut dalam satu artikelnya, dia mengatakan makruh hukumnya kalau mana-mana orang yang menganggap benda ni wajib. Sebenarnya benda ni tak wajib. Benda ni sangat-sangat digalakkan, dituntut untuk kita ni. Sebenarnya kalau ikut sunnahnya tuan-tuan, malam nisfu Syaban ini kita dianjurkan supaya apa? Buat amal ibadah secara sendiri-sendiri. Seorang duduk kat tempat situ, orang duduk kat situ, yang ni baca Quran, yang ni sembahyang sunat, yang berzikir. Itu amalan yang dituntut. Tapi nak buat secara berjamaah boleh tak? Boleh, tak jadi masalah. Kadang-kadang orang ni bila dia buat secara berjamaah baru nak main spirit. Dia semangat. Spirit tu baru nak main. Bila dah ramai-ramai pakat buat. Tapi kalau nak mewajibkannya itu tidak boleh. Sebab itu tuan-tuan, sebahagian para salafus soleh sebenarnya bila masuk malam nisfu Syaban start 15, ni dah masuk 16 ni. 16 ni kita dah kena banyak amal ibadah dah. Dan sekali kita akan tengok apa tujuannya. Baik, dalam satu riwayat tuan-tuan yang disebut oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Kitab Lataiful Ma'arif ni dia dalam bahasa Arab lah. Tapi kalau tak silap saya dah ada terjemahan dia dalam bahasa Melayu, terbitan daripada Telaga Biru. Terbitan Telaga Biru, tuan-tuan boleh dapatkan buku tu dengan harga lebih kurang 100 lebih tak silap. Kulit tebal. Dia kulit tebal, kulit keras. Dan nama kitab tu dinamakan dengan Amalan Sepanjang Tahun. Kitab tu besar, lebih kurang besar ni lah. Lebih kurang besar ni. Dia tulis, kitab dia warna hitam. Kitab tu nama Amalan Sepanjang Tahun. Dan baru dia tulis nama kitab asalnya adalah Lataiful Ma'arif. Nama kitab tu panjang. Dikarang oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Dia cerita tentang beberapa kelebihan yang ada dalam setiap bulan. Start daripada Muharram sampai Zulhijjah. Dan apa amalan-amalan yang kita kena buat. Dan didatangkan macam-macam hadis dan juga riwayat. Satu lagi kitab dinamakan Fadailul Awqat. Tu yang dikarang oleh Al-Imamul Baihaqi. Tapi setengah orang kalau dia Wahabi dia tak suka kitab ni. Sebab dia kata dalam kitab Imam Baihaqi ni banyak hadis mungkar, banyak hadis dhaif, macam-macam lah. Kan? Tapi sebenarnya tak ada masalah pun. Tak ada masalah pun. Kalau dalam perbahasan malam nisfu Syaban pun. Sebenarnya kalau nak baca Yasin ke, apa-apa amalan yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah, kalau buat tak jadi masalah pun, tidak perlu dijadikan polemik, isu besar. Kan? Dah kalau dia nak beramal, bukannya dia beramal amalan sesat. Kan?
Amalan yang dibaca adalah amalan zikrullah. Amalan yang dibaca adalah petikan daripada ayat-ayat suci Al-Quran. Kan? Jadi tak menjadi masalah. Selagi mana ianya tidak disandarkan kepada Nabi. Ya jelas memang tidak ada sebarang nas yang datang daripada Nabi untuk Nabi suruh buat sekian-sekian. Tak. Tuan-tuan, satu kita kena faham, junjungan besar Nabi kita Muhammad SAW ni, dia sifat dia disebut sebagai rahmatan lil alamin. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi bila Nabi ni jenis sifat dia rahmatan lil alamin, tuan-tuan, amalan Nabi SAW ni tak ada tandingan mana-mana orang boleh challenge. Contohlah kalau Nabi buat 3 kali Yasin dalam malam nisfu Syaban. Lah kali amalan tu jadi sunat ke wajib, tuan-tuan? Lah kali amalan tu jadi sunat ke wajib? Jadi wajib terus. Kan? Jadi wajib. Ambil contoh kisah ni nak dekat Ramadan, tarawih. Duk bergaduh lagi 8 20 8 20. Tuan-tuan, balik kita kenang Rasulullah SAW. Kita kenang balik Nabi kita. Tak, kenapa Nabi ada setengah keadaan Nabi buat 8 dan Nabi continue balik buat kat rumah tambah lagi. Apa tujuannya? Sebab kalau Nabi berterusan buat 20 rakaat, lah kali orang anggap solat sunat tarawih 20 rakaat wajib. Tak. Tu pun nak buat 8 rakaat teruk dah, tuan-tuan. Berasa teruk dah. Kan? Pak tu dah letih dah. Ni insya-Allah lah untuk tahun ni tak rasa letih. Sebab tahun lepas tak boleh main solat sunat tarawih. Pakat jadi tok imam bidang terjun habis. Kan? Jadi tok imam bidang terjun habis. Yang tak biasa jadi tok imam kena jadi tok imam. Sebab apa? Orang rumah saya suruh, ustaz, inilah waktu untuk sama-sama dengan anak bini kat rumah. Kan? Pak daripada start kahwin sampai dah dapat anak 5-6 orang tak pernah jadi tok imam. Kan? Jadi sampai tahap macam tu. Bagus juga. Tu ada juga hikmah PKP tu. Kan? Jadi tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya. Ada kalanya Nabi amalan ni Nabi tak buat secara berjemaah. Ada tujuannya. Ada berkenaan Nabi kadang-kadang buat, Nabi tinggal pula. Sebab Nabi ni dia adalah role model kepada seluruh makhluk. Lebih-lebih lagi manusia. Yang mana Nabi ni menyampaikan risalah yang besar dalam agama. Kan? Jadi Nabi tak boleh. Sebab kalau Nabi buat, Nabi memang manusia yang memang mampu sempurna ibadahnya. Kalau kita ni tuan-tuan, sebab tu Nabi tengok dalam menyampaikan risalah Allah Ta'ala juga dia bersifat tasamuh. Dinamakan tadi rahmatan lil alamin, memudahkan semua jenis apa jua makhluk, dan juga lebih-lebih lagi umat Nabi SAW. Baik. Jadi tuan-tuan muslimin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, dalam satu riwayat yang disebut oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali, amalan yang sepatutnya kita banyak kena buat. Saya tak kata nak baca Quran tak boleh, kan, nak berzikir tak boleh. Tapi kita nak tengok riwayat yang sahihnya yang datang daripada Nabi. Sebenarnya Nabi akan buat apa dalam malam nisfu Syaban? Kan, mula daripada 15 sampailah habis. Kan? Kira sampai 10 nak masuk Ramadan. Baik, tuan-tuan, satu riwayat tuan-tuan yang telah didatangkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, diceritakan dalam satu riwayat sesungguhnya Sayyiduna Ali radhiyallahu taala anhu keluar daripada rumah pada malam nisfu Syaban. Maka dia banyak kali keluar pada malam itu, dia Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu akan memandang ke arah langit. Tuan-tuan, bila kita baca riwayat ni, sebenarnya ada satu hadis Nabi SAW yang Nabi SAW pun pernah buat perkara yang sama. Tapi bukanlah Nabi yang tiru Sayyidina Ali. Sayyidina Ali yang meniru Nabi SAW. Satu riwayat tuan-tuan, saya cuba flashback balik. Kan? Satu riwayat yang mana riwayat ni datang daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anhu. Yang mana Sayyidatuna Aisyah kata, aku pernah ditinggalkan oleh Nabi SAW pada satu malam. Kan? Isteri dia gagal, suami tak ada kat sebelah waktu tidur time malam. Gagal dia cari kan, mana pergi ni? Kan? Lalu aku pun keluar daripada rumah cari Rasulullah. Kan?
Sayyidatuna Aisyah waktu tidur tengok Nabi tak ada. Sepatutnya malam ni giliran rumah saya. Kan? Dan Nabi SAW kan isterinya ramai. Kan? Jadi malam tu sepatutnya Rasulullah tidur di rumah Sayyidatuna Aisyah. Tapi bila Sayyidatuna Aisyah gagal-gagal tak ada, Nabi tak ada. Di mana Rasulullah? Lalu dia pun keluar pergi cari Rasulullah. Rupa-rupanya Nabi SAW duduk kat mana tuan-tuan? Nabi duduk di berhampiran, dalam riwayat ni cerita Nabi SAW duduk berhampiran dengan perkuburan Baqi'. Tahu kan, kalau kita pergi Mekah mesti kita Mekah pula, kalau kita pergi Madinah mesti kita akan pergi ziarah makam ni. Dekat je dengan Masjid Nabawi kan. Nabi duduk di situ tuan-tuan, dalam keadaan kata Sayyidatuna Aisyah, Nabi SAW mendongak ke langit. Nabi mendongak ke langit tuan-tuan, dan kata Nabi kita Muhammad SAW kepada Sayyidatuna Aisyah, wahai Aisyah, adakah kamu takut sekiranya Allah Ta'ala murka kepadamu dan Rasulnya? Nabi buat satu persoalan kepada Sayyidatuna Aisyah. Kan? Kamu cari aku ni, kamu takut adakah Allah Ta'ala nak murka kepada kamu dan juga Rasulnya? Maka Sayyidatuna Aisyah pun tuan-tuan, dia merespon Nabi tanya dia tadi. Dia kata, tidak ya Rasulullah, sebaliknya aku menyangka, ingatkan kamu pergi ke rumah isteri kamu yang lain. Kan aku menyangka macam itulah, tak ada tujuan lain, tak ada apa-apa niat yang tak elok daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha kepada Rasulullah. Maka Nabi SAW pun menjawab. Nabi kata apa? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan rahmatnya ke langit dunia pada malam nisfu Syaban. Rasulullah bagi tahu kepada Sayyidatuna Aisyah, kan, sesungguhnya Allah Taala menurunkan rahmatnya ke langit dunia pada malam nisfu Syaban. Lalu dia mengampuni hamba-hambanya lebih ramai daripada bilangan apa? Bilangan bulu-bulu kambing Bani Kilab. Setengah riwayat setengah muhadis mengatakan riwayat ini dhaif lah apalah. Tapi tak apa tuan-tuan, itu bukan kerja kita. Tapi dah termaktub di dalam kitab Lataiful Ma'arif yang didatangkan oleh Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali. Jadi kita percaya kepada kesiqahannya. Kan? Sebab ilmu hadis ni sangat luas. Kan? Sebab tu kita tak perlu ni lah membanding-bandingkan, sebab itu bukan kerja kita. Kerja kita adalah kita tengok kitab-kitab para alim ulama ini tuan-tuan. Dan lagi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bahkan di dalam malam nisfu Syaban itu sendiri didatangkan riwayat yang lain tuan-tuan. Sayyidina Muaz bin Jabal pernah berkata bahawasanya Rasulullah SAW telah bersabda, yattali'u Allahu ila jami'i khalqihi lailatan nisf. Yang mana Allah Subhanahu wa taala akan menilik seluruh makhluk-makhluknya pada malam nisfu Syaban. Allah Taala akan tilik semua. Dan katanya lagi, fayaghfiru li jami'i khalqihi illa li musyrikin aw musyahid. Tuhan waktu tilik setiap daripada makhluknya yang ada di atas muka bumi ni, Tuhan nak buat apa tuan-tuan? Dalam riwayat ni cerita Tuhan nak berikan pengampunan. Tuhan nak berikan pengampunan. Dan Nabi kata melainkan dua jenis manusia. Malam nisfu Syaban Tuhan tak ampun dia sampai bila-bila. Siapakah dua manusia ni tuan-tuan? Nabi kata yang pertama limusyrikin, yang kedua musyahid. Musyrikin ni tak tahu siapa dia. Orang kafir lah, orang yang tak beriman kepada Allah. Ini Tuhan tak akan ampun selagi mana dia tidak beragama Islam lah. Kan? Yang kedua tuan-tuan, musyahid. Musyahid ni apa maksud dia? Musyahid ini maksud dia adalah orang-orang yang suka bermusuh-musuhan. Orang yang dia suka berkelahi dengan orang. Kan? Tengok orang ni gaduh. Tengok dengan orang, dia pergi kawan dengan orang ni gaduh. Dia gaduh je kerja dia. Tak pernah boleh dia berbaik dengan orang. Ini orang yang macam ni tuan-tuan, Tuhan takkan beri pengampunan kepada dia dalam malam nisfu Syaban. Kalau yang pertama ni insya-Allah dak lah kita. Sebab kita Muslim belaka. Jahat tara mana pun, baik tara mana ke, jahat tara mana ke, kalau selagi dia ni i'tiqad dia Allah yang esa, Nabi SAW itu adalah pesuruh Allah
maka dia masih lagi dianggap orang yang beriman, orang yang Islam. Dari sudut dia dia punya ni lah, kehidupan dia lah. Kan? Tapi dari sudut amal dia, kita tak tahulah, itu serah pada Allah. Sebab tu kalau kita ni tuan-tuan, nak tahu, kita kena tahu beza tuan-tuan, di antara orang yang berdosa dengan orang yang jahat. Ini saya dapat daripada sahibul fadilah Dr. Faisal bin Abdul Hamid, seorang pensyarah daripada Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya. Saya kongsi dengan dia baru-baru ni di Masjid Wilayah. Lepas dia mengajak kitab Jauharatul Tauhid dalam Facebook pondok masjid tuan-tuan, saya pun temanlah dia. Teman dia makan nasi lemak dengan capati. Kan? Jadi tuan-tuan, sembang-sembang dengan dia tuan-tuan. Dia kata kat saya tuan-tuan, Ustaz nak tahu tak? Di atas muka bumi ni antara sesama kita manusia ni. Ustaz kena tahu, kena bezakan orang, yalah orang baik tu tak apalah. Orang jahat lagu mana, orang yang berdosa ni lagu mana. Dia kata tidak semestinya orang berdosa itu orang tu jahat. Adapun orang yang jahat sudah semestinya orang itu berdosa. Kan? Faham tak maksud saya ni? Ni saya ulang balik apa dia cakap je tuan-tuan. Saya pun dah fikir, ya juga tak? Orang yang berdosa tidak semestinya dia jahat tuan-tuan. Contohlah, kita ni kan tuan-tuan, sekali balik semua pakat pergilah kan, kadang-kadang ada yang nak pergi singgah restoran kan, pergi minum-minum teh kejap kan, sambil tu jumpa lah member kan, sembang-sembang pergi mengumpat Tok Haji ni seorang. Mengumpat ni dosa tak tuan-tuan? Dosa. Tapi kita jahat tak? Jahat bendanya, baru balik main isyak kot kan? Tapi dianggap kita ni orang yang berdosa. Kalau orang jahat ni macam mana watak dia tuan-tuan? Dr. Faisal bagi tahu kepada saya, Ustaz kena tengok 3 ciri. Orang jahat ni dia ada 3 ciri. Ciri yang pertama katanya tuan-tuan, bila dia nak buat jahat, dalam keadaan dia merancang kejahatannya. Faham tak? Orang ni jahat, dia kata. Orang yang macam ni jahat, seandainya ciri yang pertama tadi, dia nak buat sesuatu kejahatan dalam keadaan dia merancang kejahatan itu. Orang ni sememangnya jahat. Ni tuan-tuan, kalau kita duduk dengan orang-orang yang ada ilmu ni, kan? Sebab tu kita ni disuruh oleh Imam Ghazali cari kawan, biar kawan dengan orang yang banyak ilmu. Kita tak semena-mena kita dapat ilmu tuan-tuan. Yang kedua, Dr. Faisal beritahu kepada saya, dia melakukan kejahatan tersebut dalam keadaan tidak ada sebarang keterdesakan. Tak ada siapa paksa dia, tak ada siapa desak dia. Dia sendiri yang nak buat kejahatan tersebut. Ingat tuan-tuan, yang pertama dia merancang kejahatan. Yang kedua, tak ada sebarang keterdesakan. Tak ada siapa desak dia, tak ada siapa paksa dia. Dia sendiri yang melakukan kejahatan tersebut dengan kemahuan dia sendiri. Dan yang ketiga, tidak ada sebarang rasa bersalah dan berdosa. Bahkan boleh pula pergi cerita kejahatan yang dia buat. Berlaku tak zaman sekarang ni tuan-tuan? Berlaku. Di tanda-tanda orang akhir zaman tuan-tuan, Nabi sebut, tuan-tuan tengok dalam 40 hadis peristiwa akhir zaman, susunan Syekh Ahmad Fahmi Zamzam. Tak ingatlah hadis yang keberapa, dah lama dah tak mengajak kitab tu tuan-tuan, PKP. Kan? Dia masuk hadis cerita yang mana orang yang jahat ni dia macam mana tuan-tuan? Dia boleh menghebahkan pula, rasa bangga pula dengan kejahatan yang dia buat. Ini orang yang jahat tuan-tuan. Dr. Faisal kata, sekalipun orang itu pakainya jubah, pakainya serban sebesar bakul, tapi kalau ada 3 ciri ni, maka dia ni orang yang jahat. Jadi mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Ta'ala daripada 3 ciri ni. Sebab ciri-ciri 3 ni tuan-tuan, dia boleh menular masuk kat mana-mana tempat. Kat office kita boleh, kan? Kat pejabat kita pun boleh, kan? Kat mana-mana tempat, hatta masjid sendiri pun boleh berlaku tuan-tuan. Jadi kita jangan ada ciri ni. Azan dah tuan-tuan. Okey, kita nak azan dulu
Bagi Nurul Azal apa? Saya sambung sikit lagi dalam 5 minit. Boleh ha? Okey. Allahu akbar Allah. Allahu akbar Allah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. إلا بالله. الله أكبر الله أكبر. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة على سيدنا محمد والشرف والدرجة العالية إنك لا تخلف الميعاد. Baik tuan-tuan muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya ambil masa dalam 5 atau 10 minit lagi untuk habiskan sedikit lagi perbahasan ni. Baik, tuan-tuan, balik tadi saya buat selingan sikit tentang ciri-ciri nak tahu orang jahat tu kan. Kan sebagai perkongsian selingan. Baik tuan-tuan, sikit lagi tentang malam nisfu Syaban ni tuan-tuan, balik kepada kata-kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif tadi. Maka apa yang sepatutnya kita buat dan diamalkan oleh para salafus soleh pada bila mana mereka menempuh malam nisfu Syaban, start daripada 15 sampailah habis tuan-tuan, 10 yang habis tu, maka disebut inna hadhihi sa'ata ma da'allaha ahadun fi hadhihi lailah illa ghufira lahu. Kan kata Al-Imam Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullahu taala, kan, yang mana dinakalkan kata-kata ni daripada Nabi SAW. Nabi kata, kan, sesungguhnya pada saat ini ataupun pada ketika ini, kan, tidaklah seseorang itu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kan, melainkan dia akan diberikan keampunan oleh Allah. Itu amalan yang pada kebiasaannya dilakukan oleh para salafus soleh bila mana menjalani mula daripada 15 Syaban tersebut sampailah nak masuk Ramadan, maka dia memperbanyakkan doa pengampunan kepada Allah.
Sebab tu bila kita ni melangkah masuk ke dalam bulan madrasah Ramadan, dalam keadaan kita ni dah bersihkan segala dosa-dosa kita, barulah amalan kita akan mudah untuk dilakukan, kerana waktu itu amalan-amalan yang lain sudah tidak ada hijab. Kan kita dah sucikan dulu dosa. Sebab tu tuan-tuan, sebelum saya nak tutup ni, sebelum nak masuk madrasah Ramadan, dalam beberapa hari saja lagi ni tuan-tuan, tuan-tuan kena ada 3 bekal. Kena ada tiga bekal. Kan? Kita nak pergi berjalan jauh, kita buat bekal macam-macam. Betul tak? Kalau tak sempat, kita boleh singgah kat mana-mana, kita beli. Tu manusia lah. Tapi dalam kita ni nak menempuh amalan akhirat kita, persediaan, lebih-lebih lagi persediaan sebelum kita nak melangkah masuk dalam madrasah Ramadan, tuan-tuan kena ada 3 bekal. Bekal yang pertama tuan-tuan, sila buat persediaan ilmu. Ilmu penting ni tuan-tuan. Dan sebab itu kalau hanya semata-mata puasa, kan, yalah, kadang-kadang kita tanya orang awam ni tuan-tuan, dia faham puasa ni apa? Tahan lapar, tahan minum, dan tahan diri daripada melakukan perkara-perkara yang boleh membatalkan puasa. Adakah puasa setakat tu saja? Tak. Puasa ni pula dia ada dua bahagian. Dia ada 2 bahagian. Satu puasa zahir, satu lagi puasa batin. Dan kebanyakan manusia hari ni dia tinggal puasa batin. Dia hanya melakukan puasa zahir. Puasa zahir ni puasa budak-budak tuan-tuan. Puasa budak-budak. Puasa budak-budak, puasa zahir. Tak apalah dia budak-budak, kena padan dengan umur dia. Tapi kita yang dah mencecah 5 siri, 6 siri, 7 series, puasa kita tu macam puasa budak-budak ni. Berat. Sedangkan dalam kitab-kitab tasawuf dia bincang pula ada tentang puasa batin. Puasa batin ni macam-macam lah tuan-tuan. Kan, kena jaga mata. Dalam puasa mata macam mana? Imam Ghazali ada sebut. Kan? Puasa mulut macam mana? Bukan hanya sekadar tinggal makan dan minum. Kan? Mulut ni pun dalam bulan puasa kena jaga. Sebab tu bekalan ilmu ni sangat penting. Bahkan tuan-tuan, kan, sekarang ni adalah waktu yang paling sesuai untuk kita ni buat apa? Munaqashah balik. Tuan-tuan buka balik kitab-kitab fiqh lama-lama yang tuan-tuan mengaji dulu-dulu. Kan, tentang apa? Hukum hakam tentang puasa. Walaupun tiap-tiap tahun kita memang ada puasa, tapi benda ni memang kena ulang tuan-tuan. Barulah kita akan ingat. Tak? Jadi kata seorang tabi'in yang bernama bukan tabi'in lah, tapi seorang khalifah lah, seorang khalifah Islam, iaitulah Sayyidina Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu ta'ala anhu. Dia mengatakan bahawasanya man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu akthara mimma yuslih. Katanya barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan tidak berilmu, kan, ingat syaitan ni, iblis ni dia cukup suka kalau orang buat amal ibadah dalam keadaan tak ada ilmu. Sebab apa? Dia boleh tipu. Bahaya tu tuan-tuan. Tu orang yang beramal dalam keadaan tidak ada ilmu sangat-sangat berbahaya. Dia beramal semangat di atas dasar semangat yang lebih. Kita tak nak beramal atas dasar semangat lebih. Sebab orang yang beramal dalam keadaan semangat lebih, inilah antara manusia-manusia yang akan menjadi apa? Menjadi sasaran iblis dan syaitan. Jadi banyak dah orang tertipu. Dia tertipu dengan amalan dia sendiri. Tuan, iblis ni bab amal ibadah dia dulu, amal ibadah pada Allah ribuan tahun. Setakat dia nak tipu kita ni yang baru hidup 50 tahun, 60 tahun, Allah. Kan? Aku dulu sembah Allah. Sebelum aku ni kafir, dia kata. Kan? Ribuan tahun menyembah Allah. Tapi dia kerana satu sebab saja, takabur, tak nak sujud kepada Nabi Adam, maka dia termasuk dalam golongan orang-orang yang kafir.
Jadi tuan-tuan kena perhatikan, kerana ilmu ni sangat penting. Ilmu kunci bagi segala amal ibadah. Baik. Yang kedua tuan-tuan kena ada apa? Tuan-tuan kena banyak bertaubat. Walaupun tuan-tuan saya yakin ni muka-muka kaki semayang belaka. Kan? Patutnya benda ni pergi cerita kat orang yang malas semayang. Tapi orang yang kuat semayang pun kena banyak bertaubat. Jangan merasa diri ni senantiasa suci. Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa. Allah Ta'ala berfirman di dalam surah An-Najm. Kan, jangan sesekali kamu merasakan diri kamu ni suci. Hatta kita ni orang yang kuat amal ibadah sekalipun, jangan rasa suci. Kena ada tanam dalam diri kita ni, aku ni banyak salah dengan Allah. Aku ni banyak berdosa dengan Allah Ta'ala. Kan? Dan Allah Ta'ala sendiri suka orang yang banyak bertaubat. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Ta'ala amat menyukai hamba-hambanya yang suka bertaubat dan juga suka membersihkan diri. Jadi banyakkan bertaubat. Banyak taubat tuan-tuan. Kan, kita buat solat sunat taubat, banyakkan istighfar, mohon pengampunan. Kan, eloknya sebelum nak masuk madrasah Ramadan ni tuan-tuan, pakat minta maaf belaka. Kan, mana-mana yang kita terkasar bahasa, mana-mana yang sebelum ni kita tak suka dengan orang ni, minta maaf tuan-tuan. Kan, waktu untuk kita ni apa? Orang kata apa? Kosong-kosong. Kosong-kosong ni bukan tunggu raya. Tunggu hari raya Aidilfitri, kosong-kosong. Tak, sebelum Ramadan ni kena kosong-kosong. Benda nak kita polish balik ni, kita punya jiwa kita. Ini kena bagi faham sungguh-sungguh tuan-tuan. Kan? Baik. Dan yang terakhir tuan-tuan, banyakkan berdoa memohon kemudahan kepada Allah. Maksudnya apa yang ketiga ni? Tu ayat panjang sangat tu. Mohon taufik. Tadi mohon taubat. Yang bekal yang ketiga mohon taufik. Taufik ni apa? Mohon kekuatan dan juga kemudahan daripada Allah. Sebab tu tuan-tuan, Nabi SAW sebagai penutup, Nabi mengajar kita dua doa. Doa ni pun saya rasa ada jemaah yang dah hafal. Doa yang pertama, doa ni sahih tuan-tuan. Doa ni sahih. Dua-dua yang saya beritahu ni, satu riwayat daripada Imam Ibn Hibban, satu lagi riwayat daripada Imam Tirmizi. Baik, kita tengok dulu Al-Imam Ibn Hibban. Doa yang Nabi ajar adalah dengan bacaan doa, pendek doa dia. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahla. Yang bermaksud, ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali engkau yang bagi mudah. Kita duk boleh main semayang ni tuan-tuan. Sebab kita ni memang suka nak semayang lah tuan-tuan. Tuan-tuan boleh main semayang surah Syakirin. Sebab apa? Tuan-tuan ada tenaga nak mari. Sebab ada kaki, dua kaki, elok lagi. Tak kena potong. Kan? Tak kena kecil manis. Sebab tu saya boleh main masjid. Ustaz. Itu ke tuan-tuan? Tak. Hakikatnya Tuhan yang bagi kita boleh mari. Nampak tak? Kemudahan yang kita dapat sekarang ni, hakikatnya Allah. Bukannya kita, bukan sebab kekuasaan kita. Tak ada apa pun kita ni tuan-tuan. Baik. Dan engkau menjadikan segala kesulitan. Dan engkau juga mengkehendaki pasti akan menjadi mudah. Ni tuan-tuan. Ini doa ni elok untuk dibaca. Dan satu lagi doa yang diriwayatkan oleh Al-Imam Tirmizi, iaitulah Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Pendek pilihlah yang mana. Yang tadi macam susah sikit je Ustaz. Yang nombor 2 ni senang. Allahumma inni as'aluka. Tu kalau baca seorang-seorang lah. Kalau nak baca ramai-ramai, Allahumma inna nas'aluka fi'lal khairat wa tarkal munkarat. Ini doa yang sangat baik tuan-tuan. Ya Allah, ya Tuhan kami, aku memohon kepadamu. Kalau untuk seorang-seorang lah, kalau kamilah, aku memohon kepadamu agar mudahkanlah aku untuk melakukan fi'lal khairat, melakukan perkara-perkara yang baik, wa tarakal munkarat, dan meninggalkan perkara-perkara yang mungkar, yang kau tak suka. Ni kena minta doa. Sebab tu taufik ni kita kena minta tuan-tuan. Kena minta pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih lagi kita yang sekarang ini sedang menghampiri kepada malam pada bulan
bulan Ramadan. Jadi tuan-tuan, insya-Allah mudah-mudahan sedikit penerangan ini dapat memberikan pencerahan kepada semua untuk sama-sama kita membersih jiwa kita, membersih hati kita, membersih segala sanubari kita daripada segala kekotoran, kemungkaran. Dan mudah-mudahan insya-Allah di saat kita melangkah masuk ke dalam madrasah Ramadan, dalam keadaan hati kita telah pun kita sucikan, bersihkan daripada sebarang kekotoran, perkara-perkara yang dimungkari oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah saya rasa cukup sekadar itu pada malam ni. Mohon ampun dan maaf agak terlajak sikit tuan-tuan. Tapi untuk kebaikan kita juga, untuk sama-sama, mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini dapat memberi manfaat kepada semua. Saya mohon ampun dan maaf jika ada terkasar bahasa, tersalah bicara ataupun tersalah dari sudut penyampaian ilmu ataupun maklumat. Mungkin di kalangan tuan-tuan yang ada pada malam ini orang yang bergelar asatizah, lebih-lebih lagi kalau dia adalah alim ulama, boleh memperbetulkan apa yang kurang daripada saya tadi. InsyaAllah kita akan sama-sama perbaiki. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاتر السماوات والأرض أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنه إنك تهدي من تشاء إلى صراطك المستقيم صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله.